Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama, kita bangun pagi, kita mendirikan solat fardu subuh, kita dapat membaca Al-Quran dan dapat memulakan pagi kita dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan berkongsi beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ar-raja, dengan harapan, daripada kitab Riyadhus Salihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sahabat-sahabat semua, seperti yang kita ketahui, kitab Riyadhus Salihin merupakan salah satu kitab hadis yang sangat popular, masyhur dalam masyarakat umat Islam, yang mana digunakan di seluruh dunia daripada pelbagai kelompok, aliran, kumpulan, semuanya menerima kitab Riyadhus Salihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kalau kita lihat kepada muqaddimah kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kita tahu bahawa antara tujuan penulisan kitab ini, penyusunan hadis-hadis dalam kitab ini adalah untuk memberi galakan kepada kita untuk beramal, untuk kita menyucikan jiwa kita. Sebab itu ada sebahagian ulama menyatakan kitab Riyadhus Salihin adalah sebuah kitab penyucian jiwa, sebuah kitab tazkiyatun nafs, sebuah kitab yang berkaitan dengan ilmu tasawuf. Jadi kalau kita nak belajar tentang bagaimana menyucikan jiwa kita, bagaimana nak menghiasi diri kita dengan adab-adab yang baik, dengan sifat-sifat mahmudah, maka kitab Riyadhus Salihin ini adalah kitab yang sangat perlu untuk kita telaah, kita baca, kita study, kita fahami isi kandungannya. Jadi kitab Riyadhus Salihin ini, dia dimulakan dengan bab niat, bab ikhlas, bab taubat, sabar dan semisalnya. Kalau kita lihat pada penyusunan babnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memulakan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan hati manusia, apa yang ada dalam batin manusia. Kemudian diteruskan dengan bab berkaitan istiqamah dan semisalnya. Dan bab yang kita baca pada pagi ini ialah bab yang ke-51 dalam kitab Riyadhus Salihin. Sebenarnya sebelum bab harapan ada babul khauf, bab takut. Kenapa saya mulakan dengan bab ke-51? Sebab sebenarnya dah lama saya tinggalkan kuliah kitab Riyadhus Salihin ni, dan saya memang dah berhenti sampai babul khauf sebelum ni pada tahun 2019. Jadi saya rancang nak sambung balik lah. Jadi saya terus sambung pada bab raja. Jadi bab raja bermaksud harapan. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah akan membawakan hadis-hadis, dalil-dalil daripada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang berkaitan dengan harapan. Harapan untuk memberikan harapan kepada manusia agar manusia tidak berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang sangat pentinglah, untuk manusia tidak berputus asa daripada rahmat Allah. Jadi kita nak lihat dulu apa yang dimaksudkan dengan ar-raja, apa penjelasan ulama tentang sifat ar-raja, sifat mengharap, harapan. Jadi saya ambil daripada Dalilul Falihin. Dalilul Falihin ini merupakan salah satu kitab yang menghuraikan hadis-hadis dalam Riyadhus Salihin. Banyak para ulama, ramai para ulama yang menulis syarah atau huraian kepada kitab Riyadhus Salihin ini. Kalau kita ada Dalilul Falihin oleh Ibn Allan, dan kita ada Nuzhatul Muttaqin oleh Dr. Mustafa Al-Bugha, kita ada Bahjatun Nazirin oleh Syekh Salim Al-Hilali, kita ada Tatris Riyadhus Salihin oleh Syekh Faisal, kita ada Syarah Riyadhus Salihin oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah.
Jadi sangat ramai ulama yang menghuraikan kitab Riyadhus Shalihin ini menunjukkan betapa hebat isi kandungannya, betapa penting isi kandungannya untuk kita fahami, kita baca dan kita amalkan. Jadi dalam Dalilul Falihin, Ibn Allan menukilkan daripada Ar-Risalah Al-Qushairiyah yang menyatakan raja mengharap itu, harapan itu ialah keterikatan hati dengan perkara yang disukai untuk berlaku pada masa hadapan. Bagaimana hati seseorang dia terikat dengan satu perkara yang dia suka untuk berlaku di masa hadapan. Jadi itu adalah ar-raja. Lepas tu kata Ibn Allan, dia kata, apakah beza antara harapan dengan angan-angan? Jadi kata dia, angan-angan, pelakunya, orang yang berangan-angan, pelakunya malas. Dan dia tidak akan menempuh jalan untuk berusaha bersungguh-sungguh. Manakala harapan ar-raja, pelakunya orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang dia harapkan. Jadi kita dah katakan sebelum babul raja, Al-Imam An-Nawawi membawakan babul khauf, bab takut. Jadi orang Islam, umat Islam, kita semua dalam diri kita perlu ada dua sifat ni, perasaan ini. Kita kena ada perasaan takut dan perasaan harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ia adalah satu keseimbangan. Sebagian ulama menyatakan sifat takut dan harap ini seperti dua sayap yang perlu ada pada seekor burung. Yang mana kalau gugur, hilang salah satu sayap, maka burung ini tidak akan dapat terbang. Jadi begitu jugalah dengan manusia. Dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menunaikan kewajipan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meneruskan kehidupan kita, kita perlukan dua sifat ini, iaitu sifat takut dan harap. Kenapa kita perlukan sifat takut ini? Supaya diri kita tidak terjerumus dalam melakukan maksiat dan kita tak sambil lewa dalam melakukan ketaatan pada Allah. Ada orang yang dia sangat bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sangat percaya dengan rahmat Allah yang luas, tetapi dia tidak ada perasaan takut, maka dia tenggelam dengan kemaksiatan dengan alasan dia kata Allah kan Maha Pengampun, Allah kan rahmatnya luas. Kenapa kita nak takut? Kita buat apa sahaja pun Allah tetap akan bagi rahmat kepada kita. Kita buat apa maksiat sebanyak mana pun Allah tetap akan sayang kepada kita. Sedangkan dalam Al-Quran telah menjelaskan ciri-ciri orang yang Allah Subhanahu Wa Taala sayang, dan terdapat juga orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala benci. Jadi siapa yang orang yang Allah sayang, siapa pula orang yang Allah benci, itu kita akan bincangkan di tempat lain lah. Jadi jangan tenggelam dengan rahmat Allah. Sebenarnya rahmat Allah tu memang ada luas, tetapi cara kita faham tentang keluasan rahmat Allah tu perlu betul. Kita perlu bezakan kita mengharap rahmat Allah dengan kita berangan-angan kosong untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada orang dia sangat mengharapkan rahmat Allah, maka dia beribadah sesuka hati dia. Sebab itu Syekh Abdul Razak Al-Badr dalam kitabnya Fiqhul Adiyah wal Azkar, fiqh doa dan zikir, dia menyatakan seorang manusia bila beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kena ada tiga komponen dalam hati dia. Dia kena ada perasaan cinta, dia kena ada perasaan harap, al-mahabbah cinta, ar-raja harap, al-khauf takut. Kita kena ada cinta, kita kena ada harap, kita kena ada takut. Sebab ada orang yang dia hanya ada cinta sahaja, dia cinta Nabi SAW. Jadi dia buat sesuka hati dia. Dia lafazkan perkataan-perkataan yang menggambarkan cinta dia kepada Nabi SAW, tetapi perkataan-perkataan itu melampaui batas. Sebab dia ada hanya cinta. Dia tidak ada perasaan takut. Jadi bagi dia, dengan cukup dengan cinta dia kepada Allah dan Rasul, dia boleh ucap apa sahaja perkataan untuk menzahirkan cinta dia kepada Allah dan Rasul, walaupun perkataan-perkataan itu adalah perkataan yang kufur. Jadi itu bahaya.
Orang yang hanya ada cinta sahaja, dia tak ada takut, dia tidak ada harap. Sebab itulah keluar perkataan-perkataan yang tak benar, na'udzubillah min zalik, di kalangan sebahagian orang yang merasakan seolah-olah mereka dah mencapai tahap zuq, dah merasai cinta pada Allah. Mereka kata kalau mereka tak kisah pun nak masuk syurga ke apa, kalau masuk neraka pun tak apa, yang penting Allah sayang, yang penting Allah cinta. Tak betul. Bukan itu yang Nabi SAW ajar kepada kita. Sebab tu Syekh Abdul Razak Al-Badar kata ada 3 komponen yang kena ada. Kita kena ada harap, kita mengharapkan rahmat Allah. Kita kena ada takut daripada azab Allah, dan kita ada cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cinta kepada Rasulnya. Jadi bila orang yang, kalau ada orang tadi yang dia tenggelam dengan cinta, dia tenggelam dengan harap, ada orang pula tenggelam dengan takut. Dia terlalu takut sampai bila dia buat dosa, dia banyak dosa, dia tak nak taubat. Bukan sebab dia tak insaf, tapi sebab dia rasa diri dia kotor, dia rasa kalau dia taubat pun Allah Subhanahu Wa Taala tidak mahu mengampuni dirinya. Maka sikap takut itu sahaja bila dimiliki tanpa ada sikap cinta, tanpa ada perasaan mengharap rahmat Allah, dia akan menyebabkan manusia berputus asa daripada rahmat Allah. Sedangkan dalam hatinya dah terdetik untuk insaf, tapi kerana terlalu takut, dia rasa tak ada guna untuk dia insaf, tak ada guna dia kembali pada pangkal jalan, tak ada guna dia beramal ibadah, sebab dia rasa diri dia kotor, maka dia akan terus tenggelam ke dalam kemaksiatan. Jadi harap tanpa cinta akan menyebabkan manusia tenggelam dalam kejahatan, tertipu dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tenggelam dalam lautan ketakutan, menyebabkan manusia berterusan juga dalam maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana merasakan pintu taubat telah tertutup untuk diri dia. Okey. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang ar-raja, tentang mengharap, dan Ibn Allan telah menerangkan harapan dan adalah berbeza dengan angan-angan. Angan-angan orang yang berangan-angan nak masuk syurga, nak dapat itu, nak dapat ini. Macam kita di dunia pun, kita berangan nak, kalau belajar nak dapat 4 flat, nak jadi orang kaya, tapi kita tak nak berusaha. Nak dapat 4 flat dalam pelajaran, tapi kita tak study, tak buat assignment, dan macam-macam lagi. Jadi itu angan-angan. Sebaliknya, orang yang mengharapkan untuk dia dapat perkara tersebut, dia akan lakukan sedaya upaya mungkin apa sahaja untuk mencapai cita-cita tersebut. Jadi itulah bab raja, bab harapan. Orang yang mengharapkan rahmat Allah dan dia berusaha untuk mendapatkan rahmat tersebut. Kemudian Ibn Allan dia menukilkan sebuah hadis daripada riwayat Imam At-Tirmizi, Ahmad dan lain-lain, daripada Shaddad bin Aus, tapi hadis ni dhaif lah. Imam At-Tirmizi menyatakan hadis ni hasan. Cuma tuan-tuan, kalau kita tengok perkataan Imam At-Tirmizi, dia kata hadis ini hadis hasan, istilah hadis hasan di sisi Imam At-Tirmizi ni menjadi perbincangan di kalangan ulama. Kerana kalau lihat keluasan penggunaan hadis hasan di sisi Imam At-Tirmizi, termasuklah hadis-hadis yang kedaifannya ringan. Jadi hadis ni wallahu alam setakat yang dinilai oleh ulama hadis yang terkemudian seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Al-Arnaud, dia pada sanadnya ada sedikit kedaifan, kelemahan, tapi dia bukanlah daif yang terlalu lemah sangatlah. Jadi mungkin itulah sebab Imam At-Tirmizi menyatakan hadis ni hasan. Daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Al-Kaisa man dana nafsahu. Orang yang bijak, Al-Kaisa man dana nafsahu. Orang yang bijak ialah orang yang memuhasabah dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk apa yang akan berlaku selepas kematiannya. Jadi kata Nabi SAW dalam hadis dhaif ini, orang yang bijak ialah orang yang memuhasabah dirinya dan beramal untuk kehidupan selepas mati. Wal ajizu, orang yang lemah pula, manittaba'a nafsahu hawaha. Wal ajiz man atba'a nafsahu. Orang yang lemah pula ialah orang yang mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan dia berangan-angan pula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ni
menerangkan kepada kita beza antara orang yang bijak dan orang yang lemah, yang tak pandai, lemah akal ke apa, tak bijak. Orang yang bijak, dia akan muhasabah diri dia, dia banyak merenung diri dia, apakah dosa-dosa yang dia lakukan, dan dia akan berusaha untuk beramal untuk kehidupan selepas mati. Manakala orang yang lemah ialah orang yang banyak berangan-angan, orang yang ikut hawa nafsu, tetapi dia berangan-angan untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah orang yang berangan-angan. Jadi kita tak nak jadi orang yang berangan-angan. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, sahabat-sahabat semua, kawan-kawan semua, kita semua kawan-kawan lah. Saya bukan ustaz lah, tak payah anggap saya guru ke apa. Anggap saya sebagai kawan Facebook yang berkongsi dengan tuan-tuan semua. Sekadar kongsi apa yang ulama tulis. Huraian ni pun saya ambil daripada kitab-kitab syarah, cuma saya ringkaskan saja. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, antara metodologinya apabila dia memulakan satu bab, dia akan bawakan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab tersebut, kemudian baru diikuti, dia bawa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bab tersebut, kemudian baru diikuti dengan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi kita lihat ayat pertama yang dibawa oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab Raja'. Qala Allah Ta'ala, Qala An-Nawawi, kata Imam An-Nawawi, Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, katakanlah wahai hamba-hambaku. Allah sebut, katakanlah wahai Muhammad. Allah suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seru. Seru siapa? Ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas ke atas diri mereka sendiri. Maksudnya orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang melakukan kezaliman ke atas dirinya sendiri. Sahabat-sahabat semua, tuan-tuan semua, apabila kita melakukan dosa, kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Kita sedang melampaui batas ke atas diri kita sendiri. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seru, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas ke atas dirinya sendiri, yang telah menzalimi dirinya sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata jangan putus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa keseluruhannya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Masya-Allah. Ayat ini merupakan satu ayat yang memberikan motivasi kepada semua manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memperbaiki dirinya, untuk dan tidak merasakan pintu taubat untuknya tertutup. Kita lihat apa kata imam-imam tafsir berkaitan ayat ini. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah menukilkan dalam kitabnya Tafsir Al-Quranil Azim, dia menyatakan ayat ini, ayat yang mulia ini merupakan satu seruan kepada kesemua orang-orang yang melakukan maksiat, daripada orang-orang yang melakukan kekufuran dan lain-lain bentuk maksiat, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah panggil taubat kepada Allah, jangan putus asa. Dan ayat ini menerangkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni semua dosa untuk siapa? Untuk sesiapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah apa sahaja dosa yang dilakukan, tak kiralah sebanyak mana dosa yang dilakukan, walau sebanyak buih-buih yang ada di laut. Allah, bila kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bab taubat ni kita dah berlalu di awal-awal kitab Riyadhus Shalihin. Apa syarat taubat? Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ada 3. Pertama apa? Kita tinggalkan dosa tersebut. Kedua, kita berazam
kita menyesal di atas dosa yang kita lakukan. Ketiga, kita berazam untuk tidak melakukannya. Jadi itu taubat. Sebab ada orang dia tinggalkan satu dosa bukan sebab dia taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tinggalkan satu dosa sebab dia rasa dah malas lah nak buat benda ni. Aku dah tua dah, takkan nak buat benda maksiat lagi. Tapi bukan sebab dia insaf. Bukan sebab dia rasa menyesal dengan dosa-dosa tersebut. Sebaliknya kadang-kadang bila dia borak-borak dengan kawan dia gembira cerita. Kau tahu tak dulu aku waktu muda dulu aku macam ni, macam tu, macam ni. Dia tak buat dah dosa tu. Tetapi bukan bermaksud dia bertaubat. Sebab dia tak ada rasa menyesal, dia tak ada rasa bersalah. Taubat ni perlu, dia kena tinggalkan betul. Dan dia kena ada rasa penyesalan. Dan dia kena berazam untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Jadi, kata Imam Katsir, ayat surah Az-Zumar 53 ini, dia menyatakan bahawa tidak boleh, tak benar untuk kita membawa ayat ini kepada orang-orang yang tidak bertaubat. Sebab apa? Sebab ayat ni kata, jangan berputus asa daripada rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Semua dosa. Jadi dia kata, ini merupakan isyarat bahawa ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang bertaubat. Sebab apa? Hanya orang yang bertaubat sahaja dosanya diampuni. Maksudnya hanya taubat sahaja yang boleh menyebabkan semua dosa terampun. Sebaliknya, jika seseorang mati dalam keadaan tidak bertaubat, ada satu dosa yang kalau tak taubat, confirm Allah tak akan ampun. Iaitu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat ayat yang lain. Ayat yang membuktikan bahawa dosa syirik selagi mana tak taubat, selagi itu Allah tak ampun. Dosa lain, sahabat-sahabat semua, tuan-tuan semua, dosa lain kita berada di bawah masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah nak hukum kita dengan keadilannya, Allah Subhanahu Wa Taala akan hukum. Kalau Allah dengan rahmatnya Allah nak ampuni kita, kita akan diampuni. Tetapi dosa syirik tak boleh tidak, kita mesti taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang jumpa bomoh, dia mesti pertama tinggalkan amalan dia jumpa bomoh. Kedua, dia mesti merasa menyesal di atas tindakan dia pergi jumpa bomoh. Yang ketiga, dia mesti berazam di masa hadapan dia tak nak jumpa bomoh lagi. Kalau orang yang jumpa bomoh, dia mati dalam keadaan dia tak taubat daripada dosa syirik jumpa bomoh tu, dosa syirik tu masih kekal dengan dia. Berbeza dengan orang, saya bagi misal lain, orang yang minum arak. Orang yang minum arak. Dia minum arak. Dia tak taubat. Sama macam orang syirik tadi, tak taubat. Dan lagi teruk, orang yang minum arak ni mati dalam keadaan ketika dia tengah minum arak. Dia minum arak, dia bawa kereta, accident, mati. Confirm ke dia akan masuk neraka? Confirm ke dosa dia minum arak tu tak diampuni oleh Allah SWT? Tak confirm lagi. Bergantung pada kehendak Allah SWT. Tetapi dosa syirik confirm Allah tak akan ampuni kecuali kepada orang-orang yang bertaubat. Jadi bertaubatlah tuan-tuan semua. Kita semua bertaubat. Sebab kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Setiap anak Adam tu melakukan kesilapan, melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa ialah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah An-Nisa Allah sebut, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Sesiapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, Allah tidak akan mengampuni dosanya. Maksudnya, selagi dia tak taubat, Allah tak akan ampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa-dosa selain tu. Jadi ayat surah An-Nisa 48 berkaitan orang yang tak taubat. Surah Az-Zumar ayat 53 berkaitan orang yang taubat. Jadi kena bezakan konteks ayatnya. Ingat saya ulang, surah Az-Zumar ayat 53 yang Imam An-Nawawi bawakan pada awal bab Raja' berkaitan dengan orang-orang yang bertaubat. Jadi kita buat dosa banyak mana pun, bila bertaubat Allah ampuni. Manakala konteks surah An-Nisa ayat 48 ialah berkaitan dengan orang yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi ayat yang pertama kita telah selesai huraikan pagi ni. Kita masuk ayat yang kedua yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin dalam bab Raja'. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa qala ta'ala,
Wa hal nujazi illa al-kafur. Surah Saba ayat 17. Imam An-Nawawi bawa ayat yang pendek je. Jadi kita nak kena tengok juga konteks ayat tu supaya kita faham. Sebab itulah juga metodologi Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Kadang-kadang sebuah hadis tu panjang. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah hanya ambil potongan hadis yang berkaitan dengan bab tersebut yang nak dibincangkan saja. Begitu juga ayat Al-Quran tu mungkin panjang. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah hanya ambil potongan ayat yang berkaitan dengan perkara yang dia nak bincangkan. Jadi dia ambil bahagian wa hal nujazi illal kafur, surah Saba ayat 17, yang bermaksud Allah kata kami tidaklah menimpakan balasan yang sedemikian melainkan kepada orang-orang yang kufur. Jadi kita macam blur, apa benda cerita ni, apa kaitan ayat ni dengan babur raja? Jadi nak tak nak kita kena lihat balik ayat ni daripada awal. Kita cuba lihat ayat ni daripada ayat yang ke-16 surah Saba sampai ayat yang ke-17. Okey, dalam ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arimi wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn zawata ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Allah SWT kata fa'aradu, mereka berpaling. Orang-orang kaum Sabak ini, mereka berpaling ingkar. Fa'arsalna 'alaihim sailal 'arimi, lalu kami hantarkan kepada mereka banjir. Wa baddalnahum bi jannatayhim, kami gantikan dua kebun mereka dengan jannataini zawata ukulin khamtin. Kami gantikan dua kebun mereka yang subur itu dengan kebun-kebun yang apa? Zawata ukulin khamtin wa athlin, kebun yang berisi pokok-pokok yang pahit buahnya dan pokok-pokok yang jarang berbuah, tak subur. Wa syai'in min sidrin qalil, dan sedikit daripada pokok-pokok bidara. Jadi Allah sebutkan tentang hukuman kepada kaum yang kufur pada Allah ni. Allah berikan banjir kepada mereka, banjir yang membinasakan, dan dari kebun-kebun mereka yang subur Allah tukar jadi kebun yang tak subur, buah-buah yang sebelumnya elok jadi buah yang pahit. Jadi itu hukuman Allah kepada orang-orang yang kufur kepadanya. Kemudian dalam ayat yang ke-17 Allah kata zalika jazainahum bima kafaru, itulah balasan Allah kami kepada mereka disebabkan dengan apa kekufuran yang mereka lakukan. Wa hal nujazi illal kafur, dan tidaklah kami, kata Allah, tidaklah kami timpakan balasan ini melainkan kepada orang-orang yang kufur. Jadi apa yang nak disebutkan di sini ialah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tak hukum mereka ni melainkan sebab mereka kufur. Allah bukan saja-saja, Allah berkuasa, Allah boleh buat apa sahaja yang Allah nak, tetapi Allah hanya hukum orang-orang yang layak menerima hukuman. Sebab itu tuan-tuan, para ulama menyebutkan kita masuk syurga dengan rahmat Allah, dan manusia dihukum dengan keadilan Allah. Sebab orang-orang yang masuk syurga tak semestinya timbangan amal dia berat. Timbangan amal kebaikan dia lebih berat daripada timbangan kejahatan dia. Boleh jadi ada orang yang timbangan kejahatannya lebih berat, tetapi dia tetap dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan keampunan yang Allah berikan kepada dia, dengan rahmat Allah yang meluas, dengan syafaat yang Allah berikan kepada dia. Tetapi manusia yang dimasukkan ke dalam neraka, dihukum dengan neraka, mereka memang dihukum dengan keadilan Allah. Allah sama sekali tidak akan menghukum manusia yang mentauhidkan Allah, yang timbangan kebaikan dia lebih berat daripada kejahatan. Itu tidak akan berlaku, sebab Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Jadi manusia dihukum dengan keadilan Allah dan dimasukkan ke dalam syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ibn Allan menerangkan tentang ayat ini, menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka ini semisal dengan apa yang mereka lakukan kerana
keterukan mereka dalam kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruk sangat kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia menunjukkan bahawa orang-orang beriman, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membalas sebegitu rupa. Orang-orang beriman Allah tak akan balas macam tu. Sebab tu disebutkan wahal nujazi illal kafur, kami tidaklah membalas sebegitu rupa melainkan kerana kekufuran mereka. Begitulah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas kepada orang-orang yang beriman. Bahkan hakikatnya rahmat Allah bukan sekadar untuk orang-orang beriman. Rahmat Allah kat dunia ni Allah beri juga kepada orang-orang yang kufur. Allah yang sangat luas rahmat dia. Kita buat maksiat banyak 24 jam dalam kehidupan seharian kita, tetap juga kita dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi min zalik. Okey, kita masuk ayat yang ketiga yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi, ayat surah Taha ayat 48. Kata Allah Subhanahu wa taala, Inna qad uhiya ilayna annal azaba ala man kazzaba wa tawalla. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahawa azab siksa di dunia dan di akhirat akan ditimpakan kepada orang yang kazzaba wa tawalla, orang-orang yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala dan berpaling daripadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang azab yang akan diberikan kepada orang yang berpaling. Jadi ayat ni semua nak terangkan pada kita, selagi mana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sama sekali tidak akan menzalimi kita. Orang yang kufur pun Allah tak zalimi, apatah lagi orang yang beriman. Orang-orang yang akan dihakimi diazab ialah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma di sini Ibn Allan dia ada memberikan komentar kepada ayat ini. Cuma ini tidaklah menafikan bahawa orang-orang yang beriman juga ada kalanya dalam kehidupan dunia dia akan ditimpa azab, maksudnya kesusahan, ujian. Tetapi ujian-ujian ataupun kesusahan yang ditimpakan kepada orang-orang beriman dalam kehidupan yang di dunia ini bukanlah untuk menghina mereka, bukanlah untuk merendahkan mereka. Sebaliknya, untuk mensucikan mereka, membersihkan mereka. Seperti yang kita ketahui dalam hadis-hadis sahih yang lain, banyak yang menceritakan bagaimana bagi orang beriman, bila dia ditimpa kesusahan, sedikit hatta kalau duri yang tercucuk pada tubuh badan dia, kepada kakinya pun, itu akan menghapuskan dosa dia. Jadi, siksaan ataupun azab ataupun musibah yang menimpa orang-orang beriman bukanlah satu penghinaan daripada Allah kepada dirinya, sebaliknya satu bentuk rahmat juga untuk mengampuni dosa dia dan untuk menaikkan darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat ayat yang terakhir pada pagi ini, ayat yang terakhir dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, ayat surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 155. Dan sekali lagi Imam An-Nawawi hanya bawakan potongan ayat yang pendek sahaja. Dia kata Allah berfirman, wa qala ta'ala wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meluas kepada segala sesuatu. Pendek je ayat dia. Pendek je ayat dia. Tapi kalau tuan-tuan ada masa nanti, tuan-tuan buka surah Al-A'raf ayat 155, tuan-tuan akan jumpa ayat ni tentang apa sebenarnya. Kita akan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kaum Nabi Musa. Kita lihatlah, kita baca terus terjemahan dia, sebab panjang, ayat 155. Dan Nabi Musa memilih 70 orang lelaki daripada kaumnya pada waktu yang telah kami tentukan. Maka ketika mereka digegar dengan gempa, Nabi Musa merayu. Allah timpakan azab sebab Bani Israel ketika itu degil lawan Nabi Musa AS. Lalu Nabi Musa merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, wahai Tuhanku. Dia kata, Rabbi, law syi'ta ahlaktahum min qabl wa inni. Dia kata, wahai Tuhanku, jika engkau kehendaki, engkau boleh binasakan mereka bersama-sama denganku sebelum ini. Dan adakah engkau hendak membinasakan kami disebabkan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang bodoh di kalangan kami? Itu hanyalah cubaanmu
Dengan cubaan itu engkau sesatkan sesiapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Engkau jugalah pelindung kami, oleh itu ampunilah kami. Jadi Nabi Musa AS bila berlakunya gempa tersebut yang merupakan azab daripada Allah, dia doa pada Allah minta perlindungan, jangan hukum kami, dan berilah rahmat kepada kami, kerana engkau jugalah sebaik-baik pemberi ampun. Kemudian dia minta lagi, dan tetapkanlah untuk kami kebaikan dalam dunia ini dan juga di akhirat, sesungguhnya kami bertaubat kepadamu. Apa jawab Allah? Allah jawab doa Nabi Musa ni. Allah jawab doa Nabi Musa. Jadi Allah kata, qala dalam surah Al-A'raf ayat 156. Qala azabi usibu bihi man asya'. Kata Allah Subhanahu wa taala, azabku akan menimpa, aku akan timpakan azab ini kepada sesiapa yang aku kehendaki. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meluas ke atas segala sesuatu. Bila Nabi Musa AS doa pada Allah, ya Allah tolong jangan azab kami, jangan azab kaum aku, maka Allah kata, aku akan azab sesiapa yang aku hendaki. Tetapi Allah sebut juga, tetapi rahmatku luas, meliputi segala sesuatu. Masya Allah, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain, dalam sebuah hadis Nabi Allah, dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sabaqat rahmati ghadabi, sabaqat rahmati ghadabi, rahmatku mengatasi kemurkaanku. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi sahabat-sahabat semua, tuan-tuan semua, insya-Allah sampai di sini sahaja sesi kita pada pagi ni. Maaf terlebih 5 minit sebab saya janji 30 minit saja, tapi habis 7.35. Jadi insya-Allah pada minggu hadapan atau pada bila-bila masa yang akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk kepada hadis yang pertama dalam bab Raja'. Hadis yang pertama nanti hadis daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Jadi insya-Allah kalau ada sebarang penambahan daripada tuan-tuan semua, boleh tuliskan di ruangan komen. Jika tidak ada, kita boleh tamatkan sesi kita pada pagi ini. Ada sebarang persoalan? Okey, saya rasa mungkin tak ada kot. Sebab pagi ni pun sesi yang mudah, tak susah. Jadi insya-Allah semoga kita semua termasuk di kalangan orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita tak berputus asa daripada rahmat Allah. Dan yang penting juga, semoga kita tidak menjadi orang yang membuatkan orang lain berputus asa daripada rahmat Allah. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.